Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dipanggil syuhudul kasra fil wahdah. Situ. Bermula makam ini ialah apa? Mengiktibarkan akan wujud segala akuan makhluk alam ni dengan memandang dan melihat akan keadaannya mazhar wujud. Awal mazhar mahadu zuhur. Tempat zahir wujudan Allah Ta'ala ataupun tempat cermin memandang wujud Tuhan semua makhluk. Dan cara ni ada dua. Dan itu dia panggil makam baqa'. Dia dua perkara. Pertama, ini pecahan ni. Dipanggil syuhudul wahdah, syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhud maksudnya pandangan dalam dia. Ya. Ayudima ittila' bi'ainil qalbi. Mandiri mengekali akan ittila' qalbi kepada Ta'ala menggunakan ainul qalbi, pandangan mata dalam. Itu dipanggil syuhud. Dan banyak kita arif yang lain lah. Artinya memandang mana qalban, dengan batin hati dia yang telah bersih. Sebab kata bersih tak dipandang, selaput banyak. Yang banyak, dia pandang yang banyak di dalam yang satu. Yakni pandangmu akan bahawasanya wujud segala makhluk itu qaim ia billah. Jadi ya, wujud makhluk ni qaim billah. Jadi panggil apa? Wahdatul wujud. Jadi memandang qaim billah. Ada fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu dipanggil wahdatul syuhud. Ya, itu beza antara wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Dia memandang semua ni qaim, mana wujud berdiri makhluk, semua ni ada makhluk billah, dengan Tuhan. Tak terlepas pandangan tu. Ya. Setiap saat fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata dan nafas dia, dia memandang dengan qalbi dia. Semua makhluk ni qaim billah. Ada dia, berdiri dia, bergerak semua dia dengan Allah, tak terlepas tu. Tu. Mana wujud sini dipanggil wujud sini wujud yang muqayyad. Dia berkait dengan wujud yang mutlak. Itu wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada dengan sendiri. Tak ada satu pun di kalangan makhluk dia sendiri, tak ada. Ya, dia mesti berserta. Dia panggil ma'iyah, berserta dengan Tuhan. Ya, Tuhan berserta dengan kita. Kita tak boleh berserta, ya. Sebab Allah tu ahad. Ya, kana Allah wala syai'a ma. Telah ada, tak ada satu layak nak menyertai Tuhan, tak ada. Adapun Tuhan serta kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Allah Taala ma'iyah, ma'iyah bisifat, bizat, dengan cara dia yang layak. Ma'iyah bisifat teranglah, bil ilmi. Ya, ma'iyah dengan bil iradah, bil qudrah. Ya, bisifatil ma'ani. Maka kita tak terlepas daripada ta'alluq inkishaf dia. Ilmu, sama, basar. Dan kita tak lepas daripada ta'alluq taksis iradat, dan tak lepas daripada taksirul qudrah, semua terikat. Benda tu nak apa? Dikekalkan memandang dengan mata dalam. Mati iman lagi cantik, terang. Tiada dengan sendiri. Misal dia, seperti kita lihat akan pohon kayu. Kita lihat sebatang pokok durian. Ya, maka kita lihat ada baginya pohon dan cawang. Pohon kan batang dia ada, kemudian ada dahan, kemudian ada ranting, ada daun, semua ada tu. Dan barang sebagainya lah. Maka kita tilik dan kita bicarakan dengan fikir hati bahawasanya sekalian itu jadi dari yang satu jua, iaitulah biji, dan demikian itu alam ini sekaliannya jadi daripada yang satu jua, itulah Allah yang menjadikan dia. Itu maksudnya. Syuhudul kasrah, dia memandang kejadian alam semuanya. Ya, dalam mana dimandang? Dalam memandang wujud Allah SWT. Jadi memandang akan ta'aluk sifat Allah Ta'ala semua itulah. Maka ta'ammal artinya apa? Bicarakan olehmu. Ta'ammul makna apa? Berhati-hati ataupun semak betul-betul. Berikan tumpuan betul.
Dan keduanya syuhudul wahdah bil kasrah. Ya, artinya apa? Memandang yang satu dalam yang banyak. Pandang satu tapi dalam memandang yang banyak. Jadi pandang banyak dalam yang satu. Ya, pandang banyak dalam memandang yang satu. Dan dia memandang Allah Ta'ala, maka nampak di bawah itu segala kejadian. Yang sini dia pandang yang satu, pandang Allah dengan mata dalam. Ya, bila tu berlaku pada memandang makhluk yang ramai. Dia pandang ni makhluk dengan mata luar, mata dalam terus ke Tuhan. Itu musyahadah akan Ta'ala. Maka pandang sini semua dipanggil musyahadah. Ya, bukan pandang dengan mata luar saja. Pandang akan bahawasanya Ta'ala itu maujud, ia pada sekalian zarratul wujud. Mana setiap-tiap maujud tu maknanya nampak, dipanggil tajalli Allah Ta'ala. Fa'ina matu'alu fasamma wajhullah ay wajhut tajalliyat. Wajah pentajalian Ta'ala tu dia tiap-tiap makhluk, zarratul maujudat. Maraitu syai'in ila waraitullah qabla. Aku tidak lihat pada makhluk melainkan hatiku dah berkara dekat Tuhan. Itu kata sekalam saya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dipandang akan bahawasanya Ta'ala itu maujud ia pada sekalian zarratul wujud. Dia ni kalau silap faham kan, Allah Ta'ala tu wujud pada sekalian alam. Mana semua kat pokok Tuhan, tu Tuhan. Habis hanya bukan macam tu. Macam tu kan dah Tuhan bertempat, dah banyak pula jadi syirik, kafir pula ni. Ya. Jadi maknanya memandang sekalian zaratul wujud itu sebagai mazhar, mana tempat tajalli dia, ya, kepada benda yang satu. Seorang bernama Qasim baru meninggal 2 hari. Jadi apa benda yang berkait dengan dia, bila kita lihat kita nampak dia tak? Tengok anak dia nampak dia. Maknanya nampak dia dalam melihat anak dia. Bukan mana dia duduk kat anak dia. Itu maksudnya. Lihat rumah dia nampak dia. Lihat sawah dia nampak dia. Lihat kereta dia nampak dia. Lihat pokok dia nampak dia. Lihat kebun dia nampak dia. Jadi banyak benda dia nampak. Benda yang dia nampak tu satu. Mutajalli satu. Tempat mahal dia tajalli banyaklah keliling. Mana saja jatuh, sebab benda tu ada kaitan dengan dia. Maka kita yang makhluk dengan Tuhan ialah benda yang sangat berkaitan, tak boleh lepas. Kita tak terlepas dari Tuhan, tak terlepas dari takluk, kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Jadi makna kita sebagai cermin. Bila kita pandang dia, nak pandang dia dalam memandang yang banyak. Itu maksudnya. Dalam kita memandang makhluk tadi, kita memandang dia, itu syuhud wahdah. Ya, kalau syuhud kasrah pula, dalam dia syuhud dengan Tuhan, dia nampak maknanya kejadian daripada takluk Allah Ta'ala. Sama lebih kurang. Ya, naik ke atas turun bawah itu dia. Walhasil syuhud di satu tempat, iaitu Allah Ta'ala. Ini pandangan akan bahawasanya Allah Ta'ala itu maujud ia pada sekalian zarrah, sekalian atom, benda yang kecil. Zarrah terwujud, misalnya, tengok misalnya seperti kita lihat akan satu biji. Kita makan biji durian. Ya, biji dah makan-makan isi, tinggal biji yang kecil. Maka kita ibaratkan dengan zihin, fikiran kita, bahawasanya daripada inilah jadi ia dan keluar segala daun, cawang, batang dia, ranting, diratan dan pohon batang dia. Maka kemudian kita nampak ni kalau tanam ni kan akan jadi apa? Batang pokok. Bagaimana kita nampak dengan mata hati sebatang pokok dalam sebiji buah durian yang kita pandang dengan mata luar. Mata luar pandang kepada biji dia ni dah makan tadi kan. Mata dalam dia tengok dalam tu, dia akan jadi ada sebatang pohon balik yang besar. Bukan makna pohon tu dalam tu. Ya, pandangan di dalam tu. Macam kita tengok cermin lah. Tengok cermin nampak kita kan. Adakah itu kita? Bukan. Ya, itu gambar kita. Tapi ia tak lain daripada kita. Wah, aku pening pula. Bukan dia bukan kita. Dia bukan kita, tapi dia tak lain daripada kita. Wah, pening pula. Dia kata tidak bercerai, tidak sekutu. Kita dengan Tuhan tidak bersekutu. Tak boleh kata itihad sebab hakikat lain-lain. Itu senang, jelas. Bercerai dah tak sekutu. Tak bercerai juga. Jangan lupa tak bercerai. Ada tu mana kita dalam takluk dia. Kita dalam takluk, kita tak bercerai dengan iradat dia, tak bercerai dengan kudrat dia. Ya, itu maknanya.
Sebab semua yang makhluk yang ada, semuanya sebelum ada Tuhan dah taksis dengan iradat. Sekian-sekian masa akan lahir ini. Sampai masa pula jadi je kodrat dia mengadakan. Itu maksud dia kita dengan dia tak bercerai, mana terikat. Mana kita terikat dengan iradah, dengan kodrat, dan terikat dengan ilmu. Mana kita sentiasa dalam ilmu dia. Sebelum ada lagi azali dah siap dalam ilmu Tuhan. Dan bila dah ada pula ta'aluk basar, dia sentiasa melihat kita, tak pernah lepas. Dan apa yang dia ucap semua dia dengar, tak sama dia. Itu maksud dia apa? Kita dengan dia tak bercerai. Itu maksud dia. Bukan tak bercerai kita dapat jantung, itu bukan. Tak sah. Zat yang qadim nak ittihad bersatu dengan zat yang baharu, yang lemah. Dan pohon itu dan barang sebagainya seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala. Nak banding juga misal yang satu itu, yang tunggal, daripadanya dua terbit segala alam ini. Jadi tuan-tuan, terbit apa? Terbit daripada kejadian dia lah. Kemudian kita pata'ammal. Pata'ammul makna perhati baik. Itulah pandang zauki, rasa batin, tiada pandang kauli, kata dah. Mana semua ni benda dalam. Mana bukan dia nak dapat benda idrak yang kita nak olah dengan kaul perbuatan kita, tak tidak kan. Hakikat yang dia dapat nak kita olah dengan mulut cakap gini-gini, tak dapat. Dapat bayangan sajalah. Nak dapat tepat dia kena rasa. Itu dia, zauq rasa. Dan bila rasa dia kena buang rasa lain. Dia tak akan berhimpun dalam kalbi rasa makhluk dengan rasa Tuhan. Bila kita bersihkan tu kata farriq qalba, kosongkan kalbi kamu. Zahir tak apa, makhluk kita bagi zahir luar je. Dalam jangan, dalam tempat mahal untuk kita dengan dia. Kita jaga betul, dia akan hadiahkan futuhat, ma'arif, fuyudat, macam-macam. Habis. Dan dari ini keluar segala daun pokok cawang, jadi kan. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu. Daripada dua terbit sekalian alam, pata'ammal, maka perhati balik. Pandang zauki, rasa batin. Tiada pandang kauli, mana kata bukan ibarat lah. Yang kata lafzi, mana lafaz lah. Kerana lemah segala lidah daripada mendapat ia. Lagi pula pandang dan lafzi itu tiada memberi faedah. Sebab itulah kata Syekh Mustafa Al-Bakri, bahawasanya jalan penghulu segala arifin, jalan sufi, jalan hakikat ni, itu Rasulullah SAW. Daripada orang-orang yang mempunyai kebenaran itu, jalan amat nyata, terang, iaitulah ghaib, tiada dapat oleh panca indera yang 5 kalau nak tangkap, dan tiada dipandang oleh mata, walaupun serta mata kasar, dan berjalan ia dengan hati, bahawasanya ia daripada perkara yang ghaib. Benda ni benda boleh tangkap dengan dalam, bukan benda luar. Kata kalau tangkap benda tak boleh, dia tak dapat sempurna, batu lemah. Ada ajizu an idraki idrakun, lemah daripada nak dapat tangkap makhluk, macam tangkap Tuhan yang sama kan. Itu lemah, itu dipanggil sebenar, itulah mengenal. Bila kenal, dia tak ada jalan keserupaan dia dengan cara zat yang maha sempurna, yang tidak berhajat, bahkan yang lain bergantung dengan dia. Habis. Kerana bahawasanya jalan penghulu segala arifin, daripada orang yang mempunyai kebenaran, jalan amar nyata, iaitulah ghaib, tiada dapat dipanca indera dan yang 5, dan tiada dipandang oleh mata. Berjalan itu dengan hati, kerana bahawasanya ia daripada perkejaan yang ghaib. Jadi benda gaib itu dia serah pada alam atas, maksudnya yang boleh tangkap ialah kalbi atau roh atau sil. Sebab itu perlu bersihkan kalbi, roh, sil kita dan seterusnya, supaya dia layak menerima pancaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib atas murid yang benar membenarkan akan asar
mana jejak dia, dan menerima bagi itu bersungguh-sungguh ijtihad dan berhadap dan bersedia, kerana bahawasanya jalannya itu sukar atas nafsu, ya, kerana keadaannya nafsu itu ilmu, dan keadaannya ini jalannya ila makrifat, ila zauki, rasa, dan terdapat di surat pada segala syatar, segala garis ataupun kertas, bukan benda yang boleh ditulis, benda rasa, ya, kecuali dia rasa. Man zaka zak wa man lam yazuk, yang siapa rasa dia dapat rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Maka jalan di antara untuk dapat rasa dengan Tuhan, dia kena buang rasa dengan makhluk. Selagi kita rasa makhluk hebat, makhluk anda, makhluk tak boleh, tak terbuka. Sehingga dia tengok makhluk tak ada rasa, macam dia tengok tunggul dia. Baru dia dapat rasa. Tuhan akan buka bila dia tengok makhluk macam tengok tunggul. Apa makna? Tak ada apa, kosong. Imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil mustilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta. Apa maksud dia? Tak ada rasa. Mansyur kalbi dia, keperasaan kalbi dengan makhluk, dibuang saja, dikikis dia, pum, Tuhan buka dia. Tapi kalau keperasaan dengan makhluk nampak, wah ni hebat, oh ini, wah nampak makhluk besar, habis Tuhan tutup mana, dia akan nampak kebesaran Tuhan. Dan bila insan gagal memandang kebesaran Tuhan dengan roh sir dia, maka binasalah dia, wa na'ayat dia akan hanyut, akan jadi mangsa bagi nafsu dan syaitan. Dia akan menggoda dan menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Sebab tu fokus tu kena ada sampai kita lenyap daripada yang lain, boleh panggil fana, ya. Itu di antara proses jalanan untuk usul ilallahi ta'ala. Pada gunakan dua pandangan, syuhudul kasra bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasra, supaya apa? Qalbi dia asyik dengan Tuhan. Bila dia asyik akan dibuka, kan? Fa iza asyikani wa asyiktu, ya, bila asyik aja dengan aku, maka sirtu aliman, akulah yang akan mendidik, mengajar dia, ya, itu hebat. Habis walhasil ilmu ni apa? Kena riyadhah dan mujahadah, ya. Ini bukan jalan tepi, kita tepi jalan dan ni kita dulu Hafiz Syekh, seorang ulama besar di Mekah dan Sayyidi Syekh Syafi'i, wali besar, dia baca dulu Nabi kat Mekah. Dia kata, aku faham macam ni je lah. Aku faham macam ni je lah. Maknanya sekadar zahir ni, nak jejak betul kau kena masuk jalan. Jalan tarikat kau masuk jalan tu, terbuka hijab, kau rasa lah apa yang aku bincang. Itu maksudnya. Sebab benda rasa. Bila rasa, dia tidak boleh diwakili dengan tulisan. Ya. Kita kata sedap, kita tulis sedap gini, berkerut mata kita tulis sedap pun. Tak sama, mesti ambil barang masuk mulut makan. Oh, ni hakikat sedap. Itu maksudnya. Jadi maknanya apa? Dia tak ada berhimpun dua rasa. Sebab dia kata farik kalbak, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Bau dia yang belak bil ma'arif wal asrar, dia akan penuh dengan marifat dan sir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tu. Mana tadi? Syahdan. Dan barang siapa mengatakan dapat, mana mendapat dia dengan lafaz dan qaul dan takbir, maka orang itu kafir zindik wal ayazubillah, ya. Tak boleh dapat, kan? Pada hadis yang berkata apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati, ya, berfikir kamu tentang makhluk untuk kamu nampak kebesaran dia dan mengisbatkan, beriman dan mendekatkan diri. Wala tafakkaru fi zati, jangan kamu masuk dan mengharum hakikat kun hizat dia. Itu rosaan dia, ya. Itu kita dipikir sekadar yang kita dibenarkan. Adapun yang dia diblok, tak dapat, tak ada jawab dapat. Dan kalau dia masuk juga akhir jadi sesat. Dia mengaku yang muka-mukaan, banyak ilmu sesat dia ambil. Habis tu. Kemudian syahadat satu lagi, manakala tajalli Allah Ta'ala dibuka dengan zatnya daripada tiada dengan wasitah, tak ada perantaraan, ya, sifatnya pada seorang hamba. Jadi kendakinya umpama yang tadi adalah nasaya fana lah di sisinya. Tuan tajalli confirm dia akan fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah, terserlah kebesaran Tuhan dan lenyap yang lain. Sahibul hakikah ghaba anil khalaq,
Orang duduk makam hakikat ghaban, lenyap. Confirm dia lenyap. Kerana kalau tak lenyap dia belum duduk je. Ya, dia duduk je confirm Tuhan akan lenyapkan. Hilang dia syak dengan Tuhan dia. Itu boleh betul. Sahibul hakikat ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq. Orang duduk melangkah hakikat lenyap makhluk dengan sebab dia musyahadah akan Tuhan dia. Ya. Pada seorang hamba dan dikendakinya, umpamanya nasaya fana lah di sisinya, itu iaitu dirinya dan segala makhluk yang lain daripada dengan apa, segala zatnya dan sifatnya, maka tiadalah ia dapat mengkhabarkan akan tajalli itu kepada seorang pun. Tajalli, cerita saya tajalli macam ni tak boleh, takkan dapat idrak sebab benda ni benda maknawi, benda hakikat dalaman dia. Itu di antara apa, sedikit pembukaan. Bila dibuka, beradab insya-Allah dibuka. Kemudian dan lagi pula tiada dapat akan dia dengan talqin daripada masyayikh. Hanya masyayikh menunjukkan jalan. Syekh memimpin kita jalan kafir gini. Yang menarik ialah dia je. Dan tempatnya juga kerana ia amrun zauqiyun. Benda zauqi rasa. Maka nak dapat rasa dengan Tuhan, sila buang rasa dengan makhluk. Pada rasa makhluk hebat tu cantik, itu tak rasa kita. Tak dibuka lagi pintu dengan dia. Sebab Tuhan tak suka. Kama la yuhibbul amal mustarak, la yuhibbul qalbul mustarak. Macam mana Tuhan tak suka amal tu disekutukan, amal luar, begitu qalbi kita pun dia tak setuju kita sekutu dengan lain. Dia suruh menghadap dengan dia betul. Baru dia akan dibuka. Ya. Habis. Dan barang yang tiada merasa zauqna saya tidak mengetahui. Seperti kata hukama ahli hikmah, man lam yazuk lam yadun. Siapa yang tidak merasai, dia tak rasa, nah saya tiada mendapat ia. Ya, misalnya seperti seorang Jawi, orang tanah Jawi kita ni, yang di Jawi umpamanya dia khabarkan akan dia rasa safarjan bagian-bagian. Dia makanan sana kan macam buat tofa. Dia buat safarjan, rasa sedap gini. Rasanya saya tiada mendapat, dia akan rasa. Dia tak akan dapat tangkap rasa sebab benda tu rasa mesti dirasa. Takkan ada. Maka safarjan pada hakikatnya kerana ia belum merasa, maka jikalau ia sudah merasai akan dia, saya barulah tahu rasanya. Ya. Demikian lagi makrifat akan Allah Ta'ala. Jikalau orang yang sudah merasai, dia terjadikan dan dia tahu cara dia, akan dia saya tahu sendirinya, itu tiada susah dia bercerita. Dan tidak dapat segala arifin itu mentarifkan ia dan mengisyaratkan dia, dan lemahlah mereka daripada mengibaratkan dia. Katakanlah ibarat kan, senyap. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi sallam, ya subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifati. Arti maha suci engkau yang Allah Ta'ala tiada kami mengenal akan dikau dengan sebenar-benar pengenalan. Itu kun hizat, tidak boleh tak terbuka. Ya. Dan kelu lidah daripada mengatakan itu. Seperti kata sabda Nabi SAW, man arafallah kallah lisan. Siapa yang mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat dan sebenar kenal, saya kelu lidahnya kerana ia iaitulah amrun zauqiyun, benar rasa. Lepas tu cari jalan supaya tak nak buka. Ya. Tapi dia rasa, jawab dia apa? Kalla lisan. Kelu lidah nak mensifatkan benda jenis rasa, dan rasa ini pula rasa yang paling hebat dengan Tuhan sendiri. Bila boleh buka, insya kita lihat tahu jalan, insya-Allah. Kemudian bermula makna pandangmu. Wallahu a'lam. Ini sekali deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا يا ذا ما سلف ومعصومنا يا ذا فيما وديت ومن أجل فإن خير كله بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. أنت اللهم حققنا بإحكامك واصبر بنا يا ذا مسالك الرحمن. صلى الله. الحمد لله.